Mudahnya jawab soalan kebat? Yuku. Tak percaya kan? Jom saya terangkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah nak berkongsi bagaimana cara mudah untuk menjawab soalan kebat khusus untuk pendidikan Islam PT3. Mudah je. Jom kita belajar sama-sama. Mula-mula, kita kena faham dan kena tahu apa itu soalan kebat. Soalan kebat atau perkataan kebat adalah singkatan daripada 4 huruf K, B, A dan T. K ialah kemahiran, B berfikir, A aras, T tinggi. Bermakna soalan kebat ini sebenarnya soalan yang menguji kemahiran berfikir yang lebih tinggi daripada soalan-soalan yang lain. Okey, sekarang kita nak kenal apa dia ciri-ciri soalan kebat. Secara mudahnya, ada 3 ciri utama soalan kebat. Pertama, soalan kebat ini ada stimulus soalannya ataupun ada gambar rajah di atasnya atau statistik atau mungkin juga carta pai atau juga keratan akhbar dan apa sahaja yang akan menerangkan soalan tersebut. Yang kedua, biasanya soalan kebat tidak dinyatakan berapa bilangan jawapan yang dikehendaki. Manakala yang ketiga, soalan kebat ini menggunakan kata tugas bagaimanakah cara, apakah tindakan anda, mengapakah, atau yang paling familiar sekali ialah berikan hujah anda. Ini jelas menunjukkan bahawa ini adalah soalan kebat. Okey, sekarang kita nak kenal pula bagaimana contoh kata-kata tugas dan cara mudah untuk kita faham serta menjawab soalan kebat ini. Yang pertama, bagaimanakah anda? Bila jumpa soalan yang menggunakan perkataan bagaimanakah anda, jawapan mesti menerangkan tentang cara atau tindakan. Seterusnya, perkataan mengapakah. Soalan mengapakah, jawapan mesti menerangkan tentang punca atau faktor atau sebab. Seterusnya, soalan menggunakan ayat apakah yang akan berlaku sekiranya. Soalan sebegini menghendaki jawapan menerangkan tentang kesan, sama ada kesan baik atau kesan buruk ataupun akibat. Jadi, para pelajar kena membayangkan situasi yang akan berlaku. Seterusnya, kata tugas berikan hujah ataupun apa pandangan anda. Jawapan mestilah menerangkan tentang bukti atau contoh atau apa saja perkara yang berkaitan serta menyokong pernyataan yang diberikan. Sebenarnya, soalan yang menggunakan kata tugas hujah ini lebih mudah sebab soalan ini terlalu umum. Mana-mana jawapan yang berkaitan dengan bukti atau contoh atau apa saja yang menyokong pernyataan adalah diterima. Okey, mudah je jawab soalan kebat ni. Ingat formula yang Ustazah nak ajar ni. Okey, ingat piramid kebat. Kenapa piramid? Cuba lihat. Ada 4 lapisan dalam gambar rajah piramid yang Ustazah tunjukkan. Dan 4 lapisan tersebut adalah cara kita menjawab secara berperingkat dan akhirnya lapisan yang paling bawah sekali adalah jawapan yang paling sempurna. Okey, piramid kebat ini merangkumi 4 perkara utama. Lapisan yang pertama ataupun yang paling utama ialah I. Yang kedua, I tambah H. Lapisan ketiga, I tambah H
tambah HL. Dan lapisan keempat, I tambah H tambah HL dan tambah K. Jadi saya yakin anak-anak semua dah faham dah apa dia I, H, HL dan K ni. Okey. Baik, I tu apa? I adalah isi. H tu adalah huraian. HL huraian lengkap dan K kesimpulan. Maka jawapan kebat yang paling lengkap mestilah merangkumi keempat-empat elemen utama, iaitu I, H, HL dan K. Baik. Seterusnya, bagaimana untuk kita membuat huraian dalam isi kita? Huraian berperanan untuk menghuraikan isi utama. Dan cara mudah untuk bina huraian ialah menggunakan kata hubung yang sesuai. Baik, untuk menggunakan kata hubung, Ustazah kongsikan di sini 5 kata hubung yang mudah untuk kita gunakan dalam singkatan KABUS. Jadi, nak buat huraian, ingat KABUS. K, kerana. A, agar. B, bagi. U, untuk. S, seperti atau supaya. Seterusnya, huraian lengkap. Bagaimana kita membina huraian lengkap? Dan cara yang mudah ialah kita fikirkan 3 perkara yang berkaitan dengan isi. Pertama, kesan. Kedua, sebab. Dan ketiga, contoh. Bila anda memilih kesan, mulakan jawapan kita dengan kesannya. Kalau anda memilih sebab, mulakan ayat dengan ini kerana. Atau jika anda memilih contoh, mulakan ayat dengan contohnya. Senang je kan? Dan jangan lupa, jawapan kita tak akan sempurna kalau tidak ada K, iaitu kesimpulan. Bagaimana nak buat kesimpulan? Kesimpulan ini, cara mudahnya ialah gunakan ayat pengajaran. Ayat pengajaran tu bagaimana pula? Jangan lupa formula ayat pengajaran ada 3 perkara. PIH. Apa pula PIH? P pendahuluan, I isi dan H huraian. Kita tengok bagaimana contoh kesimpulan yang ada PI dan H. Contoh kesimpulan. Kesimpulannya, kita mestilah mentaati ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup diberkati Allah. Jadi nampak P-nya pendahuluan, iaitu kita mestilah. Isinya mentaati ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala H huraiannya supaya hidup diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita tengok satu contoh soalan kebat. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah stimulus soalan. Soalannya apa dia? Berdasarkan penyataan di atas, bagaimana anda mengelakkan diri daripada perkara di atas? Jadi dalam contoh soalan ini, kata tugas yang digunakan ialah bagaimana anda. Okey, Ustazah dah sediakan contoh jawapan. Mari kita lihat. Saya akan memperbanyakkan amalan sunat. Kenapa kita mula dengan saya akan? Sebab soalan guna bagaimana anda. Jadi kita jawab, kita mulakan jawapan saya akan, apa isinya? Memperbanyakkan amalan sunat. Kemudian kita tambah dengan huraian. Kata hubung yang kita pilih seperti solat sunat dan berzikir. Kemudian huraian lengkap, kita ambil kesannya dapat menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah. Ingat ya pelajar-pelajar, untuk huraian lengkap
mestilah berkaitan dengan isi yang kita dah nyatakan di awal tadi. Jika isi dalam bentuk yang positif, maka huraian lengkapnya atau kesannya mestilah juga dalam bentuk yang positif. Akhirnya, kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup selamat dunia dan akhirat. Betul tak Ustazah cakap? Mudah je nak jawab soalan kebat ni. Okey, setakat itu dulu perkongsian Ustazah untuk kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat dan insya-Allah Ustazah doakan semoga jawab soalan kebat dengan baik dan dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share dan semoga semuanya mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.